A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi mendapat keberkatan ilahi, kita mulakan pada hari ini dengan Ummul Furqan, Al-Fatihah. Yang berbahagia, Datuk Muhammad Zakwan bin Haji Zakaria, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Yang dihormati pemerhati-pemerhati yang dijemput, iaitu Ketua Unit Integriti, Pejabat Seusaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Encik Muhammad Faizal bin Cik Meh. Dua orang wakil daripada Unit Audit Dalam, Pejabat Seusaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Puan Sazlinda binti Hussein, Penolong Pegawai Takbir Kanan, dan Puan Nur Hafizah Abdul Syukur, Penolong Juru Audit, dan Tuan Haji Muhammad Rizwan bin Rahim, Timbalan Yang di-Pertua Persatuan Kontraktor Bumi Putera Malaysia, Cawangan Negeri Pulau Pinang, yang berusaha, ahli-ahli jawatan kuasa khas projek berskala kecil di bawah Pemerkasa Jaib, yang berbahagia Datuk, Tuan-Puan Pengurus dan Wakil Syarikat Kontraktor yang layak menyertai sesi cabutan undi ini dan yang hadir secara maya melalui laman Facebook dan YouTube Jaib. Seterusnya, para hadirin, penonton-penonton Facebook dan YouTube Jaib bagi sesi cabutan undi Projek Pemerkasa tahun 2021. Pertamanya, marilah kita mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmatnya, kita yang hadir pada hari ini, baik secara fizikal maupun secara maya, masih dikurniakan nikmat kesihatan walaupun diuji dengan pandemik COVID-19 di sekeliling kita dan di serata dunia. Sama-samalah kita berdoa agar yang dijangkiti diberi kesembuhan dan wabak ini segera berakhir. Seperti yang semua sedia maklum, negeri Pulau Pinang masih berada dalam fasa kedua Pelan Pemulihan Negara dan kita terbatas untuk mengadakan sebarang majlis sosial maupun berkumpul secara fizikal beramai-ramai. Oleh kerana itu, sesi cabutan undi projek berskala kecil di negeri Pulau Pinang di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi Pemerkasa oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang pada hari ini diadakan secara maya melalui laman Facebook Jabatan. Ahlan wa sahlan saya ucapkan. Untuk makluman semua, pada hari ini pihak Jabatan akan mengadakan sesi cabutan undi bagi kontraktor yang layak menyertainya setelah tapisan dilakukan bagi daerah SPU sebentar lagi. Manakala daerah Seberang Perai Tengah adalah pada jam 11.30 pagi dan daerah Seberang Perai Selatan pada jam 2.30 petang. Manakala bagi sesi cabutan undi daerah Timur Laut dan Barat Daya akan dilaksanakan pada esok hari, iaitu hari Jumaat pada jam 9 pagi dan 11.30 pagi. Tertunduk malu si darah sunti, wajah berseri, bibirnya merah. Ucapan pembukaan sudahlah mesti, dipersilakan yang berbahagia Datuk Pengarah. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berbahagia Datuk Muhammad Zakwan bin Haji Zakaria, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang untuk menyampaikan ucapan pembukaan projek Pemerkasa pada hari ini. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pemerhati-pemerhati yang dijemput, Ketua Unit Integriti Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Saudara Tuan Muhammad Faizal bin Cik Meh, dua orang wakil daripada Unit Audit Dalam, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Puan Sazlinda binti Hussein, Penolong Pegawai Takbir Kanan, dan Puan Nur Hafizah Abdul Syukur, Penolong Juru Audit, serta Tuan Haji Muhammad Rizwan bin Rahim,
Timbalan Yang di-Pertua Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia, Cawangan Negeri Pulau Pinang, barisan yang berbahagia Datuk, Tuan-Puan Pengurus dan Wakil Syarikat Kontraktor yang layak menyertai sesi cabutan undi ini yang hadir secara maya melalui laman Facebook Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, khususnya para hadirin penonton-penonton Facebook Jaib bagi sesi cabutan undi projek Pemekasa bagi tahun 2021. Alhamdulillah, saya panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya kita dapat bersama-sama dalam sesi cabutan undi projek Pemekasa oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang bagi tahun 2021. Pada hari ini merupakan hari pertama kita mengadakan projek ataupun sesi cabutan undi projek Pemekasa secara live seperti mana yang telah diumumkan oleh pengacara kita sebentar tadi, iaitu bagi 3 daerah Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah dan Seberang Perai Selatan, manakala keesokannya melibatkan 2 daerah lagi, iaitu daerah Timur Laut dan daerah Barat Daya. Untuk makluman semua, kali terakhir Jabatan Hak Ehwal Agama Islam Pulau Pinang mengadakan sesi cabutan undi ini adalah bagi melaksanakan kerja-kerja pembangunan adalah pada tahun 2018. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Pada tahun 2021, sebanyak 48 projek berskala kecil di negeri Pulau Pinang yang dikendalikan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang di bawah program Memperkasa Rakyat dan Ekonomi ataupun dengan singkatannya Pemekasa telah diluluskan oleh pihak Kementerian Kewangan melalui bahagian perancang ekonomi ataupun BPEN dan juga Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Jumlah peruntukan yang telah diluluskan adalah sebanyak 4.16 juta dan nilai bagi setiap projek adalah tidak melebihi RM100,000 Malaysia. Bilangan projek yang telah diluluskan dan jumlah kontraktor yang layak menyertai sesi cabutan ini mengikut daerah adalah seperti berikut. Daerah SPU, jumlah projek 24, jumlah kontraktor yang layak adalah 200. SPT, jumlah projek 5, jumlah kontraktor yang layak 252. SPS 11, jumlah projek, manakala jumlah kontraktor yang layak adalah 150. Manakala bagi daerah Timur Laut, jumlah projek adalah 4, jumlah kontraktor yang layak 228. Manakala bagi daerah Barat Daya, jumlah projek adalah 4, manakala jumlah kontraktor yang layak adalah 168. Kita telah mengemukakan senarai projek hampir 60 senarai projek. Walau bagaimanapun, selepas disemak oleh pihak yang berwajib, khususnya daripada kerajaan negeri dan juga pihak kerajaan persekutuan, kita diluluskan hanya 48 projek pada berskala kecil pada kali ini. Oleh itu, jawatankuasa khas projek berskala kecil di bawah Pemekasa telah diwujudkan melalui memo lantikan bertarikh 22 Julai yang terdiri daripada 6 jawatankuasa. Jawatankuasa ini dibentuk bagi memastikan pelaksanaan projek Pemekasa bermula seawal dan secepat yang mungkin dan juga bagi memastikan bahawa semua projek dapat kita siapkan dalam tahun semasa ini juga. Antara jawatankuasa yang telah diwujudkan adalah jawatankuasa penyediaan spesifikasi yang dipengerusikan oleh Imam Besar Masjid Negeri Tuan Haji Muhammad Nordin bin Samah. Saya libatkan semua pegawai takbir agama, imam-imam dan juga semua KPP dalam semua jawatankuasa ini. Jawatankuasa yang kedua adalah jawatankuasa pendaftaran kontraktor yang dipengerusikan oleh Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Ustaz Faizal bin Ibrahim. Jawatankuasa yang ketiga adalah jawatankuasa penyediaan proses undian yang kita lakukan pada hari ini yang dipengerusikan oleh Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid dan Surau
Ustaz Khairul Asman bin Azizan. Jawatankuasa yang keempat yang kita wujudkan adalah jawatankuasa dokumen dan tingkatan kontraktor yang dipengusikan oleh Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Tuan Haji Rosli bin Osman. Jawatankuasa yang kelima, ini jawatankuasa yang paling penting, iaitu jawatankuasa pemantauan projek. Yang ini perlu melaporkan kepada saya setiap kali mesyuarat yang kita adakan 2 minggu sekali berhubung dengan pelaksanaan projek Pemekasa ini. Dan ia dipengusikan oleh semua pegawai tadbir agama bagi setiap daerah. Dan jawatankuasa yang terakhir bagi memastikan prestasi kewangan kita berjalan dengan baik bagi projek Pemekasa ini, diwujudkan satu jawatankuasa penyediaan voucher yang dipengusikan oleh Penolong Pengarah Kanan Bahagian Khidmat Pengurusan dan Bangunan Jaib Puan Nurul Asma binti Ismail. Setelah jawatankuasa ini ditubuhkan, lawatan tapak telah dimula diadakan pada 5 Julai yang lalu. Ke-48 tapak projek yang diluluskan dan Alhamdulillah kesemua spesifikasi kerja telah disiapkan pada 6 Ogos 2021. Yang bahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Iklan pemakluman pembukaan sesi pendaftaran kontraktor telah kita iklankan melalui sistem perolehan kerajaan negeri pada 5 Ogos 2021. Manakala sesi pendaftaran kontraktor seperti mana yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, telah mula dibuka pada 11 dan 12 Ogos 2021 selama 2 jam bagi setiap daerah. Dan setiap kontraktor dikehendaki mendaftar melalui Google Form yang disediakan. Kemudiannya, senarai kontraktor yang mendaftar ditapis terlebih dahulu oleh jawatankuasa pendaftaran kontraktor dan senarai yang telah dimaklumatkan tersebut dimaklumkan melalui email kepada semua kontraktor yang mendaftar pada 17 Ogos 2021. Turut dimaklumkan bahawa senarai kerja dan kontraktor yang layak telah pun dihantar melalui email kepada pihak pemerhati yang dijemput dan dipamerkan dalam laman web dan laman Facebook Jaib, tak silap saya semalam, untuk rujukan pihak yang terlibat. Maka dengan penerangan ataupun penjelasan sepintas lalu sebentar tadi, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya memulakan sesi cabutan undi projek Pemekasa pada pagi ini. Semoga kita mendapat keberkatan, semoga kita mendapat rezeki yang barakah dan semoga kita berjaya melaksanakan projek Pemekasa ini dengan baik dan lancarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bahagia Datuk Pengarah di atas ucapan pembukaan sebentar tadi. Sebelum Yang Bahagia Datuk memulakan cabutan undi, ingin saya menerangkan proses cabutan undi yang akan diadakan pada hari ini dan diikuti dengan pemeriksaan peralatan oleh Wakil Pemerhati. Turut dimaklumkan kepada para hadirin sekalian bahawa sekiranya berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini seperti gangguan internet atau terputus bekalan elektrik di pihak penganjur, maka sesi hanya akan disambung setakat yang terhenti sahaja dan tidak akan diulang daripada awal. Cabutan undi akan dibuat mengikut bilangan dan senarai projek atau kerja yang telah diluluskan oleh pihak Kementerian Kewangan melalui Bahagian Perancangan Ekonomi Negeri Pejabat Seusaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Jumlah bola yang akan dimasukkan ke dalam peti cabutan undi adalah mengikut jumlah kontraktor yang layak menyertai sesi cabutan undi setelah mendaftar pada 11 dan 12 Ogos 2021, iaitu hari Rabu dan Khamis yang lalu, melalui Google Form yang disediakan jabatan dan dipamerkan melalui Sistem Perolehan Kerajaan Negeri, SISP. Terdapat kontraktor yang telah mendaftar namun tidak layak menyertai sesi cabutan undi ini kerana telah ditawarkan dengan kerja sebut harga jabatan pada tahun semasa, mengemukakan maklumat yang tidak tepat semasa pendaftaran, salah mendaftar menggunakan Google Form daerah lain, mendaftar di luar waktu pendaftaran yang telah ditetapkan dan sebagainya. Seterusnya,
nama kontraktor yang berjaya dan akan ditawarkan berdasarkan cabutan undi yang akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Pengarah sebentar lagi akan dipaparkan di skrin. Maka dengan ini, majlis mempersilakan para pemerhati untuk memeriksa peralatan yang akan digunakan untuk sesi cabutan undi sebentar lagi. Dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan. Sesi pemeriksaan ini akan diterangkan oleh Ketua Pertuan Pengarah Bahagian Pengurusan Halal iaitu Ustaz Faizal bin Ibrahim kepada 4 orang pemerhati yang telah kita jemput, iaitu Encik Muhammad Faizal bin Cik Meh daripada yang merupakan Ketua Unit Integriti Pejabat Susah Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Seterusnya 2 orang wakil daripada Unit Audit Dalam iaitu Pejabat Susah Kerajaan Negeri Pulau Pinang Puan Sazlinda binti Hussein dan Penolong Pegawai Tadbir Kanan, dan juga Puan Nur Hafizah Abdul Syukur iaitu Penolong Juru Audit, dan juga berserta dengan Tuan Haji Muhammad Rizwan bin Rahim, Timbalan yang di-Pertua Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia Cawangan Negeri Pulau Pinang. Proses pemeriksaan pemerhatian ini adalah sangat penting bagi memastikan ketelusan dalam pelaksanaan cabutan undi yang akan dilaksanakan sebentar lagi oleh Yang Berbahagia Datuk Pengarah. Ini adalah penting untuk memeriksa jumlah bola yang telah diletakkan nombor pada setiap bola tersebut adalah mencukupi, iaitu berjumlah 200 biji bola yang mana mengikut kepada senarai kontraktor yang telah pun layak untuk menyertai sesi cabutan ini. Jadi ini adalah sangat penting untuk Yang Berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mana peti undi. Jadi setelah mereka berpuas hati, maka sesi akan bermula sebentar lagi. Terima kasih diucapkan kepada semua pemerhati di atas pemeriksaan peralatan sebentar tadi. Dimaklumkan bahawa semua pemerhati telah berpuas hati dan telah mengesahkan agar sesi cabutan undi ini dimulakan. Oleh itu, semua bola mengikut jumlah kontraktor yang layak menyertai sesi cabutan undi akan dimasukkan ke dalam peti undi sekarang.
terima kasih diucapkan. Kini kesemua 200 biji bola telah dimasukkan ke dalam peti undi. Maka ini adalah saat-saat yang dinanti-nantikan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang untuk memulakan sesi cabutan undi bagi daerah Seberang Perai Utara. Kerja-kerja yang pertama. Kerja yang pertama adalah kerja-kerja membina pagar serta kerja yang berkaitan dengannya di Masjid Abdullah Fahim Seberang Perai Utara dengan kos projek sebanyak RM99,969.57. Nombor yang berjaya adalah nombor 84, iaitu daripada syarikat Mion Setia Enterprise. Seterusnya, kerja-kerja yang kedua adalah kerja-kerja membina kolah wuduk, lantai, awning, shilling dan membaiki bumbung serta kerja yang berkaitan dengannya di Masjid Kampung Baru Seberang Perai Utara dengan kos projek sebanyak RM99,483.58. Nombor yang berjaya adalah 176. 176 adalah syarikat Jejak Bidang Sendirian Berhad. Kerja yang ketiga, kerja-kerja menaik taraf pagar serta kerja yang berkaitan dengannya di Masjid Kampung Selamat Seberang Perai Utara dengan kos projek sebanyak RM49,757.23. Nombor yang dicabut adalah nombor 40, iaitu syarikat Aspirasi Unggul Enterprise. Kerja yang keempat, kerja-kerja membina tandas serta kerja yang berkaitan dengannya di Surau Pematang Saga Seberang Perai Utara dengan kos projek sebanyak RM49,959.22. Nombor yang dicabut adalah nombor 66, iaitu syarikat Fendersis Engineering Solutions. Kerja yang kelima, iaitu kerja-kerja menaik taraf dapur serta kerja yang berkaitan dengannya di Surau Kampung Bukit Sementul
seberang Perai Utara dengan kos projek sebanyak RM49,973 dan 86 sen. Nombor yang dicabut adalah nombor 90, iaitu bagi syarikat Meko Engineering. Kerja yang keenam, iaitu kerja-kerja menaik taraf pagar serta kerja yang berkaitan dengannya di Surau Taman Seri Desa SPU dengan kos projek sebanyak RM69,946.63. Nombor yang dicabut ialah 134, iaitu syarikat Johan Harapan Enterprise. Seterusnya, kerja yang ketujuh, kerja-kerja mengecat serta kerja yang berkaitan dengannya di Masjid Lahar Tiang seberang Perai Utara dengan kos projek sebanyak RM99,955 dan 60 sen. Nombor yang dicabut adalah 193, iaitu syarikat perniagaan Merbau Kudung. Kerja yang ke-8, kerja-kerja mengecat menaik taraf tempat wuduk, pintu dan jerejak pintu serta kerja yang berkaitan dengannya di Surau Ibadur Rahman Permatang Hujung seberang Perai Utara dengan kos projek sebanyak RM79,850 dan 55 sen. Nombor yang dicabut ialah 117. Dan syarikat yang berjaya adalah Prospect Speed Enterprise. Kerja yang ke-9, iaitu kerja-kerja menaik taraf penghawa dingin, pintu, PA sistem dan pendawaian elektrik serta kerja yang berkaitan dengannya di Surau Ekor Kucing seberang Perai Utara dengan kos projek sebanyak RM50,000. Nombor yang dicabut ialah nombor 29, iaitu bagi syarikat Mazis Ventures. Kerja yang ke-10 adalah kerja-kerja menaik taraf PA sistem, kapet, penghawa dingin dan mengecat serta kerja yang berkaitan dengannya di Surau Kampung Pokok Jenerih seberang Perai Utara dengan kos projek sebanyak RM49,966 dan 80 sen. Nombor yang dicabut ialah nombor 14, iaitu syarikat Shah Juara Enterprise.
Kerja yang ke-11 ialah kerja-kerja mengecat PA sistem, penghawa dingin dan kabinet serta kerja yang berkaitan dengannya di Surau Kampung Air Melintas Besar Seberang Perak Utara dengan kos projek sebanyak RM99,990.20. Nombor yang dicabut ialah nombor 163, iaitu syarikat Rihas Jaya Enterprise. Kerja yang ke-12, kerja-kerja membina tembok pagar dan memasang pintu pagar serta kerja yang berkaitan dengannya di Tanah Perkuburan Islam Masjid Pinang Tunggal Seberang Perak Utara dengan kos projek sebanyak RM99,825.25. Nombor yang dicabut ialah nombor 197. Seterusnya, kerja yang ke-13 iaitu kerja-kerja menaik taraf tandas serta kerja yang berkaitan dengannya di Surau Kampung Lembah Raja Seberang Perak Utara dengan kos projek RM99,966.59. Nombor yang dicabut adalah nombor 63. Iaitu syarikat Haika. Kerja yang ke-14 iaitu kerja-kerja menaik taraf tandas menjubin shilling, tingkap, jerjak tingkap dan pintu serta kerja yang berkaitan dengannya di Masjid Pematang Tok Jaya Seberang Perak Utara dengan kos projek sebanyak RM99,978.94. Nombor yang dicabut adalah nombor 5. Iaitu bagi syarikat Curah Lumayan Enterprise. Kerja yang ke-15, kerja-kerja membaiki bumbung, melantai, awning, shilling dan menurap tar serta kerja-kerja yang berkaitan dengannya di Masjid Ar-Ridwan Nur Sebatang Seberang Perak Utara dengan kos projek RM99,998.67. Nombor yang dicabut adalah nombor 19, iaitu syarikat Semarak Maju Ventures. Seterusnya, kerja yang ke-16 iaitu kerja-kerja meroboh dan membina tandas serta kerja yang berkaitan dengannya di Masjid Jami' Bagan Lebai Tahir Seberang Perak Utara dengan kos projek sebanyak RM49,955.95. Nombor yang dicabut adalah 124. Iaitu syarikat Berkat Cergas Enterprise.
Kerja yang ke-17 iaitu kerja-kerja membina tembok pagar dan memasang pintu pagar serta kerja yang berkaitan dengannya di Tanah Perkuburan Islam Alor Merah Seberang Paya Utara dengan kos projek sebanyak RM79,992.99. Nombor yang dicabut ialah nombor 116, iaitu bagi syarikat Misi Murni Enterprise. Seterusnya, kerja ke-18 iaitu kerja-kerja menaik taraf PA sistem CCTV dan bilik mesyuarat serta kerja yang berkaitan dengannya di Masjid Permatang Binjai Seberang Perak Utara dengan kos sebanyak RM79,960.49. Nombor yang dicabut ialah nombor 182, iaitu bagi syarikat MPSNV Enterprise. Kerja yang ke-19 itu kerja-kerja menaik taraf pagar, pintu, awning, shieling, penutup longkang dan mengecat serta kerja yang berkaitan dengannya di Surau Taman Desa Ara Seberang Perak Utara dengan kos projek sebanyak RM99,981. Nombor yang dicabut ialah nombor 42, iaitu bagi syarikat Muhammad Fahmi Enterprise. Kerja yang ke-20 iaitu kerja-kerja menggantikan kapet dan kerja yang berkaitan dengannya di Masjid Telaga Air Seberang Perak Utara dengan kos projek sebanyak RM100,000. Nombor yang dicabut ialah 99, iaitu bagi syarikat Husmals Global Resources. Kerja yang 21 ialah kerja-kerja membaiki bumbung, tingkap, awning, shieling, tandas dan menuraptar serta kerja yang berkaitan dengannya di Surau Al-Akhbar Seberang Perak Utara dengan kos projek sebanyak RM99,999.78. Nombor yang dicabut ialah nombor 200, iaitu syarikat Masyhur Bina Enterprise. Kerja yang ke-22 iaitu kerja-kerja membaiki bumbung, shieling dan tandas serta kerja lain yang berkaitan dengannya di Surau Kampung Perlis Seberang Perak Utara dengan jumlah kos projek sebanyak RM79,987.62. Nombor yang dicabut ialah 54. Dan syarikat yang berjaya adalah Sri Teraju Cahaya Venture.
Seterusnya, kerja yang ke-23, bagi kerja-kerja mengecat serta kerja yang berkaitan dengannya di Surah As-Saffat, Taman Sri Murni SPU, iaitu dengan kos projek RM59,964.30. Nombor yang dicabut ialah nombor 158. Iaitu syarikat Luth Niaga Enterprise. Kerja yang terakhir iaitu kerja yang ke-24, iaitu kerja-kerja menaik taraf PA sistem, kapet, sekatan ruang solat, mengecat, pintu, papan tanda nama serta kerja yang berkaitan dengannya di Surau Taman Sentral Seberang Perak Utara dengan kos projek sebanyak RM99,944.61. Nombor yang dicabut ialah nombor 57. Iaitu bagi syarikat Kembara Senja Enterprise. Sekianlah sahaja cabutan undi bagi ke-24 projek tersebut. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Pengarah di atas sesi cabutan undi sebentar tadi. Jumlah kesemua 24 projek yang telah dicabut tadi, kos projeknya adalah berjumlah RM1,948,409.43. Yang mana kesemua 24 projek ini kita akan tawarkan dalam tempoh yang terdekat. Tahniah diucapkan sebagai kontraktor yang layak. Sebentar lagi, senarai keseluruhan 24 projek beserta dengan nama kontraktor yang telah berjaya akan dipaparkan di skrin.
puan-puan, senarai keseluruhan bagi 24 projek telah dipaparkan seperti di skrin beserta dengan nama kontraktor. Seterusnya, sesi ini akan ditangguhkan dan dimulakan semula dengan cabutan undi bagi daerah Seberang Perai Tengah pada jam 11.30 pagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.